Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Lina, apa Alhamdulillah. khabar? Alhamdulillah, apa khabar Alhamdulillah. Kak Han? Okey. Sekejap ya. Terima kasih Azlina sebab sudi apa orang kata atas jemputan yang orang kata impromptu. Sebab apa sebenarnya ada keperluan lah ya untuk kita nak melihat berikan sedikit perhatian kan kepada suasana hari ini. Mari kita buka dulu Azlina dengan umul kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, semua alhamdulillah kita dapat bersama ya dalam IG Live ni. Saya nak ucapkan terima kasih pada para pelayan ni lah ya. Ada Ummu Farah, ada Alung ya. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam ya. Nur Ain. Bolehlah ya share-sharekan link ni khususnya dengan mereka yang mungkin tengah berada di pusat-pusat penempatan sementara banjir ya. Mungkin kalau tengok video-video yang ada ni Azlina, rasa sayu, rasa sedih, rasa berat dekat hati kita kan. Dan tentu sekali pada fasa yang alhamdulillah hari ni kalau di kawasan Lembah Kelang ni mungkin sebab hujan tak turun lagi kan, dah berhenti dah, jadi mungkin bolehlah kita berikan bantuan. Air pun dah nak surut ya, walaupun masih lagi tak out of the danger lagi. Tapi selain daripada keperluan asas ya, maknanya tempat tinggal yang selamat dan selesa dan juga makanan ya, minuman, kita juga kena mungkin di awal-awal ni apa yang kita selalu katakan sebagai bantu mula psikologi ataupun psychological first aid ya, PF. Saya sangat berbesar hati kerana Azlina, Puan Azlina Rozi iaitu pengarah eksekutif ya untuk klinik psikologi Azlina, seorang pakar klinikal ya, psikologis, pakar ahli psikologi klinikal yang saya kira boleh membantu kita lah ya. Sebenarnya hari ni Azlina, Kak Han nak tanya mungkin 3 perkara saja. Dan dari situ kalaulah kata ada keperluan untuk kita bincangkan lagi, mungkin kita akan adakan lain jugalah. Kita tak ada nak buat satu sesi yang terus panjang begitu kan. Okay. So selalunya kalau tentang bencana ni kan Zina, apa saja bencana lah ya. Kadang bencana tu menimpa kita seorang atau keluarga kita saja ya. Ada yang bencana yang mungkin sekampung tu. Dalam konteks ini bencana satu dunia pun sedang kita hadapi juga dalam sudut pandemik COVID ni ya. So di tengah-tengah itu kita sebagai sebuah negara ni apa pun sajalah explanation tentang fenomena iklim dan alam tu, tapi kita ni ya 2 hari yang lepas daripada hari Jumaat kita telah dapat precipitation ya ataupun hujan tu yang dikatakan dalam tempoh selalu sebulan kita dapat dalam sehari tu. Jadi itu yang menyebabkan mungkin kita tak bersedia lah ya. Jadi bagaimana agaknya bencana-bencana alam begini khususnya dalam skala yang besar ya, dia memberi kesan kepada manusia tu sendiri. Mungkin Azlina boleh khususnya dalam konteks psikologi dia lah. Silakan Azlina. Terima kasih Kak Han. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Pada Profesor Dr. Halimah Haliza Sirat yang sangat saya kasihi dan juga pelayar-pelayar yang bersama-sama dalam IG Akademi Dr. Har pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih lagi diberikan kesempatan untuk hidup. Alhamdulillah kan pada malam ini kita masih dapat bersama-sama. Mungkin ada yang ada capaian pun dengan internet walaupun di mana juga anda berada. Jadi malam ini ya mungkin kita sembang-sembang je lah kan. Yang walaupun agak berat dan besar lah sebenarnya, tapi kita boleh simplifykan sebabnya kita ni manusia. Jadi kita bincang benda-benda yang manusia hadapi je pun sebenarnya kan. Betul. Medical first aid ataupun rawatan awal ataupun pertolongan cemas psikologi lah macam tu lah.
dari segi sains dia lah. Secara umumnya lah macam Dr. Halina sebut tadi lah ya, dalam 2-3 hari ni memang kita dapat kata tu taburan hujan yang sangat luar biasa lah kan yang mungkin sama equivalent dengan sebulan dia punya taburan hujan kan. Jadi memang satu keadaan yang overwhelming lah ataupun di luar kebiasaan walaupun mungkin kita ada buat persediaan dan persiapan, tetapi sebenarnya kalau dia di luar kebiasaan kita mungkin resources ataupun semua-semua yang kita ada mungkin tak dapat menampung pun sebenarnya. Jadi ini akan menyebabkan berlakunya krisis lah ya, bencana dan sebagainya, sama ada bencana alam ataupun kejadian yang berlaku di luar daripada kebiasaannya. Biasanya kita sebut sebagai krisis, krisis. Dalam hal ini telah berlakulah bencana banjir misalnya yang menyebabkan meningkat ataupun menyebabkan satu krisis berlaku. Di mana perasaan-perasaan yang terlibat tu yang pertama sekali kan biasanya Kak Har ialah perasaan terkejut. Ini normal. Shock normal kan ya. Saya bangun pagi ni pun terkejut juga bila baca berita. Sebab semalam saya sibuk sangat satu hari, tak sempat nak tengok WhatsApp kan. Tak sempat nak tengok berita pun. Hari ni bangun je tengok dalam WhatsApp dah penuh dengan, dah tunjuk gambar macam-macam dah dengan viralnya yang atas bumbung dan sebagainya kan. Jadi walaupun kita tidak mengalami, kita pun terkejut. Apatah lagi orang yang mengalami kan. Betul. Jadi ini memang satu perasaan yang secara fitrahnya akan berlaku kepada sesiapa pun yang berhadapan dengan krisis atau bencana. Itu yang pertama, perasaan terkejut. Lepas tu kita akan jadi panik, kita akan jadi cemas, kita akan jadi takut punya dan mungkin kita akan mula berfikirlah apa lagi akan berlaku, apa lagi yang ataupun apa yang boleh kita lakukan. Di kala ini elok juga untuk kita mula memikirkan, maknanya pernah tak kita mengalami keadaan macam ni sebelum ni? Kalau kita maksudnya keadaan krisis, tak kira lah banjir ke ataupun apa-apa saja, kadang-kadang kita accident pun kita terkejut kan. Dan jadi kita revisit balik perasaan kita sebelum ni. Pernah tak terkejut dalam skala yang besar macam ni? Dan cuba ingat balik apa yang kita pernah buat, bagaimana kita cope, bagaimana kita tangani ataupun harungi pada ketika itu. Jadi ini membantu kita untuk mula berfikirlah dan merancang apa yang perlu dilakukan. Okey. Saya dah tunggu bagi dia punya penyelesaian lah kan. Tak apa, teruskan je. Okey, so jadi itu perasaan yang normal lah ya, perasaan terkejut, perasaan takut, perasaan cemas. Dan ada juga perasaan marah. Kan, perasaan terkilan ataupun perasaan menyesal. Mungkin namanya menyesal juga sebab dia kata kalau tak pergi mana-mana duduk rumah je mungkin tak terperangkap. Betul. Kan? Sebab semalam kan hari Sabtu kan Kak Har, jadi ramai orang yang dah majlis macam-macam, majlis kenduri kahwin yang telah ditangguhkan berbulan-bulan kan. Jadi Kak Har ada seorang kawan tu, dia memang duduk di luar daripada Shah Alam, tapi dia kata lama dah tak datang Shah Alam ni, tapi semalam kebetulan ada majlis pertunangan anak buah dia, anak abang dia. Jadi pakatlah pergi 2-3 kereta, keluar je daripada habis majlis tu dah tak lagi mana kan, sampai lepas tidur dekat surau, ada yang tidur dalam kereta kan. Jadi itulah dia, dan kami lah yang kawan-kawan ni classmate Kak Har kan. Jadi dia kata banyak-banyak hari inilah pula yang dia nak datang situ kan. Jadi itulah yang antara kekesalan juga kan in a way kan. Padahal kita tahu. Betul. Dan juga perasaan, bila saya kata tadi perasaan antaranya perasaan marah ialah itulah mungkin ada yang mula menyalahkan kalau saya tak ikut awak kan bagus, ataupun kalau saya tak pergi kan pasal ikut cakap engkau juga dan sebagainya kan. Jadi itu semua perasaan ataupun reaksi manusia yang normal. Ya. Tapi kita jangan berlama-lama dalam reaksi yang negatif ni. Ya. Sebab reaksi negatif ni kalau kita berlama-lama dalam reaksi negatif, dia akan makan semua kita punya tenaga. Jadi kita akan habis tenaga kita. Bila habis tenaga kita, kita tak mampu dah nak fikir. Macam apa nak buat, nak bertenang. Penat sebenarnya. Emosi negatif ni sebenarnya penat kan. Sangat penat, betul. Kes-kes depression, anxiety ni. Sebab tu kadang kita tengok orang yang dah ada penyakit mental, depression, anxiety ni, kadang mereka tak mampu nak buat banyak benda. Sebab apa? Sebab tenaga dia dah habis dengan merasa sedih, merasa cemas, merasa takut, bimbang dan sebagainya. Betul. Jadi itu kita perlu tahu kan. Jadi kan sebenarnya kalau kita lihat
bencana tu khususnya melibatkan harta benda kita kan. Dan itu kita sebenarnya kehilangan sesuatu. Kehilangan yang paling penting keselesaan kita kan. Kita kehilangan rasa selamat tu kan. Dan kemudian kena fikir pula lepas nikah macam mana. Kita baru beli kan, rumah baru je kita beli perabot contohnya lah kan. Jadi semua tu menimbulkan ni Dr. Har ada student yang PhD lah, yang masters lah kan, agaknya tengah buat analisis dekat dia punya laptop lah, apa semua data semua dalam tu kan. Lepas tu masa air naik tu agaknya yang paling penting nak selamatkan diri dan anak-anak kan, khususnya kita ni pula sebagai ibu dan ayah agaknya. Kemudian mungkin laptop tu ataupun PC lah memang yang last lah kita teringat. Tapi bila dah kat atas bumbung tu baru tengok, aduh hai, habis dah data saya kan. Jadi itu dia memang setiap seorang kita akan ada dia punya kesan yang berbeza. Jadi Kak Azlina, apa agaknya pesanan Azlina lah kepada mangsa yang memang terlibat terus, maknanya memang terkesan terus kan. Dan mungkin soalan selepas tu adalah bagi kita ni yang tak terkesan tapi tengok tu pun yang kita rasa sedih ni lah kan. Jadi Dr. Har ada update juga kat Facebook tu, kata macam pertama sekali hubungilah saudara mara ataupun rakan taulan yang kita tahu ada dekat kawasan tu kan. Bagi tahu dia orang yang kita sebenarnya doakan dia, bersama dia tu sangat penting tau. Khususnya kita tahu ada orang lain ada solidariti dengan kita contohnya kan. Tapi kadang-kadang kita ni niatnya baik tapi tutur kata yang keluar tu pula sebenarnya tidak membantu. Jadi itulah minta Azlina mungkin tolong bantu ya dalam kita ni nak memberi bantuan dan ataupun kata-kata the do's and the don'ts tu lah. Sila Azlina. Okey, yang kedua tadi, yang pertama tu kita kena acknowledge dulu perasaan yang wujud. Yang kedua kita kena cuba untuk bertenang ya, belajar bertenang lah ya. Sebab bila kita bertenang baru kita boleh lebih orang kata tu memikirkan tindakan yang lebih positif. Jadi kita mungkin kuranglah nak marah-marah tadi, walaupun tadi mungkin dah rasa nak marah kan, tapi kita boleh mengawal sebab bila kita sebab marah-marah tak menyelesaikan masalah pun, menyalahkan satu sama lain tak menyelesaikan masalah kan ya. Jadi tenang ya dan dapatkan bantuan segera jangan malu untuk dapatkan bantuan. Macam tadi lah Kak Har kata telefon orang, siapa-siapa saudara mara yang kat situ ataupun kawan kita, ataupun kita tanya dengan kawan-kawan kita. Kita semua sekarang ni ada dalam WhatsApp group kan, sama ada tiap kejiran dan ke alumni lah, sekolah lama dan sebagainya kan. Bagi tahu saya di sini terperangkap di sini, boleh tak ada sesiapa di sini yang boleh membantu saya misalnya, ataupun makcik saya terperangkap dekat sekian-sekian tempat, ada tak sesiapa yang boleh bantu dan sebagainya lah. Maknanya dapatkan bantuan kan ya. Dan bagi kalau kita sendiri yang menjadi mangsa misalnya, dapatkan bantuan, jangan segan-segan maknanya untuk memberitahu pada mereka ataupun sesiapa saja yang kita untuk dapatkan bantuan. Dan juga lepas tu kena tengok diri sendiri juga. Bila kita jadi mangsa, kita kena tengok diri kita sendiri dulu. Maknanya kita pastikan kita sihat, kita selamat, kita cukup makan ke, cukup tidur ke ya. Maknanya walaupun kita berada di pusat pemindahan banjir misalnya, apabila waktu malam tidurlah ya. Jangan masih lagi termenung ke apa dan sebagainya sebab kita perlukan tenaga untuk mulakan hari esok. Besok ni banyak lagi kerja nak buat, mungkin nak balik rumah, nak kena basuh ke dan sebagainya. Jadi dapatkan rehat yang secukupnya. Sebab bila kita terkejut, macam saya sebut tadi, kita guna banyak tenaga untuk terkejut, untuk panik dan sebagainya. Jadi berikan badan kita rehat yang diperlukan. Dan kalau ada makanan di situ, walaupun kita rasa tak lalulah nak makan sebab kita bersedih dengan kehilangan tadi, cubalah ya untuk makan juga sedikit supaya kita ada tenaga untuk meneruskan kehidupan kita. Sebab kita ada banyak lagi nak diuruskan lepas ni kan dan elakkan maknanya perkara yang negatif lah. Dan kalau kita rasa kita perlu bercerita, luahkan. Ceritalah, carilah kalau dekat pusat pemindahan banjir tu bolehlah nak membawang sesama kita kat situ kan. Rumah saya macam ni, saya kena macam ni. Sebab bila kita dapat meluahkan perasaan, ini pun boleh melegakan juga perasaan kita ya. Jangan simpan perasaan tu seorang-seorang ya. Bercerita sama-sama kita supaya kita boleh ni. Dan kita cuba jadi pendengar yang baik juga pada orang lain. Jangan dalam satu grup tu kita je kan yang bercakap, orang lain semua kena dengan kita seorang je bercakap kan. Ni macam grup terapi jugalah Kak Har. Grup terapi tu yang duduk sama-sama tu sembang-sembang, jadi lepas tu kita rasa lega sebab masing-masing dapat bercerita dan meluahkan perasaan dan kita rasa kita dalam keadaan
semua dalam keadaan yang sama, terperangkap dan sebagainya kan. Jadi kita rasa ada kebersamaan. Jadi bila kita rasa ada solidariti, kebersamaan tu dan semua masing-masing mengalami masalah yang sama, kita akan rasa kekuatan. Itu yang baguslah. Jadi jangan memencil diri lah. Jangan memencil. Sebab memang saya pernahlah beberapa tahun lepas, saya ingat saya pernah pergi dekat pusat bantuan Temerloh. Masa tu saya menyertai misi bantuan banjir di Temerloh. Memang adalah kadang-kadang kita pergi kat dewan yang adalah seorang dua atau satu family dia langsung tak campur orang. Dia je langsung tak, dan dia orang sangat murung dan sedih dan macam terlalu terkejut lah. Macam tu. Jadi jadi itu tidak membantu. Jadi cuba berbincang bercakap dengan dia dan sebelah kita ke sebelah katil ke sebelah macam tu kan. Get to know each other, tanya awak daripada mana, ke tempat mana rumah saya, macam ni saya rasa sedih. Bagi tahu rasa sedih tak apa. Kita manusia kan, kita boleh memahami kan. Dan lagi satu kan Kak Har, saya nak share kat sini pengalaman saya masa tu. Saya nak bagi tahu kat sini, maknanya Kak Har, bukan orang yang kita rasa normal je tau yang nak bercerita ni. Ini orang manusia ni Allah bagi kita, memang kita rasa kita mahu didengari. Ini kita nak orang dengar cerita kita kan. Sebab Allah bagi kita dua telinga, satu mulut. Maknanya kita kena lebih mendengar daripada bercakap tu. Jadi dengar cerita orang kan. Dan bukan orang normal je yang suka didengari sebenarnya. Sebab saya pernah jumpa satu kes. Masa tu saya pergi misi bantuan masa gempa bumi Sabah. Saya sampai dekat satu kawasan tu dekat kundasan Ranau, masa tu dan naik atas kundasan turun bawah dekat Ranau tu kan. Sampai kat situ memang pusat penempatan. Dan bila sampai kat situ, saya dengan tim saya, kami adalah clinical psychologist dan juga psychiatrist. Sampai dekat situ kita berkenalan lah dengan sukarelawan yang dah berada di situ, dan ada beberapa sukarelawan tu kaunselor kan. Lepas tu bila dia tahu kami punya tim sampai, ada seorang tu terus approach saya. Dia kata, kami rasa seronok sangat. Dia kata sebab ada clinical psychologist dengan psychiatrist datang sini. Dia kata sebab ada satu kes ni, dia kata dia orang tak tahu nak buat macam mana. Jadi dia bawa lah saya pada kes tu. Dia kata sebab dia kata budak ni dah 3 hari kat sini sejak gempa bumi ni. Dia tak nak makan, lepas tu dah si nak cakap dia, tapi kami tak faham apa dia cakap sebab budak ni dia mentally retarded, dia perencak akal. Dia umur dalam 17 tahun, 16 tahun macam tu ya. Jadi lepas tu saya pun pergi jumpa budak tu. Dia nak cakap sangat, dia macam dia nak cakap lah tapi keluar sikit-sikit je kan macam tu. Saya bagi dia sekeping kertas, drawing block. Saya memang bawa drawing block sebab saya memang biasanya akan handle kes-kes yang macam ni lah ataupun kanak-kanak. Saya bagi dia crayon. Dia terus lukis. Sambil dia lukis tu dia cakap, dia tunjuk-tunjuk kat saya kan. Sambil dia lukis tu, rupanya nak cerita rumah dia kena gempa bumi tu, ada tanah turun jatuh kat rumah dia. Lepas tu dia lukis gambar binatang-binatang kesayangan dia yang mati. Jadi kan maknanya Kak, manusia ni dia memang nak bercerita. Dia nak orang dengar cerita dia. Ini adalah basic. Naluri asas manusia. Betul. Dia tak boleh bercakap pun, dia nak juga cerita. Dan lepas saya dah bercerita, saya anggut-anggut dan tunjuk minat dengar. Dia seronok sangat, lepas tu baru dia boleh makan. Masya Allah. Masya Allah. Saya bawa biskut macam tu. Dan saya buka biskut, saya bagilah dia makan sebab dia orang kata dia tak nak makan. So 3 hari dia duduk situ, dia tak mau makan. Kami datang, alhamdulillah dengar cerita, barulah dia rasa happy. Sebab dia orang dengar cerita dia dan faham cerita dia kan. Bagi kita. Jadi cuba kita yang tidak menjadi mangsa ni lebihkan mendengar. Jangan kita pula saya dulu pun pernah juga rumah saya naik air tapi saya okey je. Aduh, yang itu tu itulah yang the don'ts kan ya. Itu yang the don'ts kan. Mereka kita cakap apa yang kalau boleh kita jangan buat yang ni bila kita dengan kawan-kawan kita ni kan. Dan dia pun mungkin ada jenisnya yang tak mau bercakap langsung, dia diam. Kena ada skill jugalah untuk dia bercakap ya, sebab bila dia diam tu kita tak tahu apa dalam kepala dia tu kan. Tapi kita ni pula janganlah bila orang tu dah mula mengadu kita sabarlah. Kan memanglah sabar tu memang orang kata pesanan yang paling baik, tapi mungkin bagaimana kita nak memberikan apa agaknya kata-kata yang paling sesuai ya, selepas kita mendengar tu. Yang penting mendengar dulu, jangan terus tembak aja dia orang pergi bagi khutbah panjang lebar pula kan. Jadi tolong Azrina, ni saya rasa ni satu yang sangat penting. Okey, kita semua kena belajar menjadi pendengar yang baik. Okey, macam mana pendengar yang baik ni, dia kena dengar dengan
aktif. Dengar dululah, orang kata. Saya selalu sebut 3 tips ni. Dengar dulu, dengar betul-betul, dengar sampai habis. Jangan potong-potong atau nak ceritakan kita punya cerita pula. Dengar betul-betul. Dengar sampai habis, appreciate dia. Dan jangan bandingkan dengan mana-mana kes pun. Kadang-kadang kita bila orang bercerita, kita sibuk nak bagi jawapan tu. Tapi orang tu pun rumah dia roboh juga. Awak kena sabar. Kan? Jangan compare mana-mana cerita pun. Jangan kutuk dia. Jangan downkan dia ke misalnya menyebabkan dia lagi sedih. Jangan memperkecil-kecilkan cerita dia. Hanya dengar, approve, acknowledge cerita dia dan terima kasih kerana berkongsi dengan saya. Saya pun tak tahu kalau keadaan tuan dan keadaan puan bagaimana mengharungi kan. Dan kita ucapkan kata-kata yang positif. Misalnya puan sangat tabah ya, puan sangat berani ke misalnya kalau dia kata saya angkat juga anak saya ni macam ni kan. Itu satu tindakan keberanian tu. Kan. Jadi acknowledge, puji dia kan, berani betul puan kan, bawa anak 5 orang ni dalam keadaan mengharungi banjir. Jadi kita cuba cari yang positifnya pada orang yang dengar tadi dan berikan dia semangat, kata-kata semangat macam tu. Jadi jangan gunakan tapi jangan pula terlalu positif. Puan boleh. Ini puan kuat ya. Positivity ni tak perlu. Yang perlu ialah kata-kata yang wajar je. Yang wajar ialah kita semua ada kelemahan tapi kita boleh bangkit semula. Itu adalah wajar ya. Yang tak wajar apabila kita cakap benda yang tak logik. Ada jugalah kan kata inilah dia tanda kemurkaan Allah kepada kita ni kan ya. Jadi ingat-ingatlah ya, banyak sebenarnya Allah dah hantar pengeringatan dengan COVID-nya, dengan banjir ni. Sedarlah manusia macam tu kan. Dia tiba rasa agak keras juga kot kalau misalnya begitu tu. Apa pandangan Azlina lah? Okey, itu serahkan kepada orang lain untuk yang cakap benda tu. Dan benda tu tak sesuai cakap sekarang sebenarnya. Dia bukan tak betul langsung. Tapi this is not the right time untuk cakap benda tu. Dalam keadaan krisis macam ni, kita perlukan solidariti ataupun bantuan, sokongan daripada satu sama lain. Jadi perkara-perkara yang peringatan-peringatan dan keras tu simpan kemudian. Nanti minggu depan punya Jumaat, khutbah Jumaat ke, biarlah yang cakap tu imam ke, ustaz ke, tak apa. Ya, sebab bila kita cakap secara persendirian macam ni, sambil kita mendengar kita cakap benda tu, dia akan jadi satu bentuk hukuman pula kepada orang yang mendengar. Sedangkan kita bukanlah ada kuasa untuk menghukum pun. Dan kita pun tak tahu apa yang dihadapi, dialami dan sebagainya untuk kita kata ini satu pada encik kepada puan, tak boleh. Kan, jadi tak sesuai untuk gunakan hukuman-hukuman macam tu pada masa ini. Ya. Dan kita memang menggunakan perkataan-perkataan yang sesuai pada ketika-ketika yang sesuai. Ini sebenarnya wisdom lah. Kat sinilah wisdom sebenarnya kebijaksanaan. Kita tak boleh main cakap untuk semua keadaan ataupun semua perkara. Kita kena pilih-pilih. Nak beri peringatan itu ada masanya, ada ketikanya, ada tempatnya. Dalam pusat pemindahan banjir ni itu unwelcome, sangat-sangat tidak tidak diterima. Ya. Ini adalah masa kita memberikan sokongan satu sama lain dan bersolidariti kan. Jadi itu pun don juga tu Tahan. Jadi ada don je, jangan compare, jangan hukum, jangan melabel ya, jangan gunakan bahasa-bahasa buruk, bahasa-bahasa kesat ke menyindir dan sebagainya. Itu semua tak boleh lah ya. Yang diperlukan ialah connection dan juga empathy. Empathy mendengar dengan baik, jadi good listener, memberikan sokongan, kita memberikan bantuan yang mana boleh ya. Kalau ikut konsep PFA ataupun psychological first aid yang kita sebut tadi, ada 3 perkara yang penting lah ya, iaitu look, listen dengan link. Ya, look tu maknanya kita tengok apa yang kita boleh bantu, tengok sekitar kita. Siapa yang perlukan bantuan, apa sumber-sumber yang kita ada, apa resources yang kita ada kan. Misalnya kita ada nombor-nombor yang kita boleh pas kepada mereka yang memerlukan maklumat-maklumat begitu kan. Jadi kita boleh forwardkan dan juga mungkin kita boleh gerakkan juga orang sekeliling kita. Misalnya kita pergi dekat, kita mungkin kawasan yang tak kena banjir, kita pergilah dekat kedai runcit rumah kita, misalnya tanya dia, ada tak yang dia boleh sumbangkan kan. Dan kita dapatkanlah apa-apa yang dia boleh sumbangkan. Macam saya Alhamdulillah, saya memang biasanya kan Kak Han memang adalah satu kedai ni saya selalu beli frozen dengan dia. Memang saya minta dia hantar delivery sampai saya tak pernah pergi, tak tahu pun kedai dia kat mana. Sebab delivery je. Jadi tadi dia hantarlah delivery, lepas tu saya pun terus WhatsApp dia. Saya kata saya ada bantu orang banjir ni dekat Kampung Bangi Lama ni, ada tak puan nak sumbangkan apa-apa?
Tengah hari tu alhamdulillah dia balas, dia kata okey nanti saya bagi 2 kampik beras dengan 10 ekor ayam pack di sini. Alhamdulillah. Masya Dapatlah kita Allah. sampai. Jadi maknanya ada je orang yang nak membantu insya-Allah kan. Cuma Betul. kita jadi di sini kita link kan ya orang yang Hmm. bantuan dengan penerima bantuan ya. So tadi Baik. dah listen dengan link ya. Listen tu tadi saya dah urai panjang lebar ya dan link ya. Jadi hubungkan dengan mangsa-mangsa ataupun yang memerlukan. Baik. Okey, yang last agaknya Zina, agaknya kalau kita tengok dari sudut doa, ya, peranan doa itu kan. So memang untuk kita yang percaya bahawa doa itu adalah senjata mukmin, doa tu yang kita panjatkan kan. Mungkin kalau ikutkan apa kajian meteorologi tu kata hari ni hujan lagi, lebat lagi. Kita tengok mungkin Allah tahan hujan tu disebabkan oleh doa-doa. Tak tahu siapa yang makbul doanya kan. Jadi peranan doa itu ya. Mungkin Azina boleh kupaskan sikit. Ya, alhamdulillah memang betul, doa memang tak boleh nafikanlah as a muslim kan. Dan apa ni dalam apa-apa keadaan pun memang sangat-sangatlah dianjurkan berdoa kan. Antara zikir lah ya yang saya selalu minta sikit saya ke dan sesiapa yang merasa dalam kesusahan lah ya, yang boleh memberikan kekuatan misalnya ialah istighfar dan satu lagi ialah kalimah la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Itu pun adalah zikir-zikir yang elok diamalkan oleh kita dalam keadaan beginilah, dalam keadaan krisis ni tadilah, selain daripada beristighfar, la haula wala quwata illa billahil aliyul azim, dan juga zikir-zikir yang kita bisa amalkan kalau kita hafal maksurat ke, bacalah maksurat ya. Dan juga doa-doa yang khusus lah, macam ada orang forwardkan doa-doa untuk hentikan hujan kan. Allah tahankanlah ataupun limpahkanlah di kawasan yang jauh daripada Malaysia kan, kawasan pegunungan, kawasan bukit dan sebagainya kan. Memang insya-Allah ya adalah kebaikan hayat lah saya boleh kata kan. InsyaAllah. Okey, Azlina, azan pun dah berkumandang dan isyak. So terima kasih banyak Azlina, walaupun sekejap rasanya ya, sangat pentinglah untuk kita sharekan. Nanti Akademi Dr. Har akan letakkan ni di dalam YouTube kami dan kita akan jadikan dia mudah untuk disebarluaskan kepada semua yang boleh mendapatkan manfaat. Terima kasih banyak sangat ya Azlina, jazakillah khairan katsira. Kita tutup dulu ya dengan tasbih kifarah dan surah waras. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka sallallahu alaihi wasallam. Itu dulu, terima kasih Azlina. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum.